Semua kereta aku cerita kat hampa. Tapi ni satu kereta yang aku dah pegang hampir 7 tahun. 4 kali je aku cerita pasal kereta ni. Tapi dia sentiasa ada dan berjasa. Okey, ni satu binatang yang aku jarang gila cerita. Aku punya Starex. Starex ni bila aku nak beli, aku kena buat a business decision. Sama ada berbaloi ke tak untuk beli Starex ni. Kita mahal weh. Kereta masa tu harga RM180,000. Satu investment yang besar lah. Time tu aku hanya ada Triton, lepas tu aku ada sebiji van tak silap. So van aku memang bawa barang, tapi aku perlukan satu kereta yang boleh bawa banyak barang dan banyak orang, iaitu aku punya kru-kru lah untuk pergi syuting. So untuk buat decision tu aku fikir time tu aku tengah shoot Abit Liu and kita orang pakai Toyota Estima aku. Ingat tak Toyota Estima aku sampai accident. So bila kereta tu dah accident, kita orang fikir tak boleh ni. Pasal kereta tu kereta family. So bila orang lain pakai, kru pakai apa segala, rosak, kereta sendiri jadi tak best. So kita orang buat decision untuk beli Hyundai Starex. Pasal aku rasa dia good deal, besar, boleh sumbat ramai orang, boleh sumbat barang. Berbaloi lah. Tapi aku punya business decision tu aku hanya fikir dalam 4-5 tahun. Pasal tak terfikir bila video industri ni makin teruk, dia makin nazak and hutang tu tak habis-habis. So aku tak terfikir pula part tu kan. So bila dah nak dekat 7 tahun ni, yang dia Starex pun dah umur dia 6 tahun, then baru aku terasa bahawasanya bila kau nak buat hutang, kau kena fikir dulu. Sekarang ni kita orang ada lagi 1 tahun, tapi setiap bulan kita orang kena buat 1,600 sebulan komitmen untuk Starex ni dengan bisnes yang dah makin. So bila kita buat hutang ni kena fikir panjang. Okay, ini latest update aku punya office. Apa yang kita orang dah kemas, tengok. Oh, ada lagi buka ni. Ini memang for sale. Siapa nak 9-board Segway. And kursi-kursi yang untuk dibuang. Ada lagi barang, ada lagi basikal kat sini. Ada kancil Zilla punya kerusi. Tapi kerusi ni sebenarnya aku nak sumbat dekat Kenarina. Tapi dia macam on hold pula kan. So office ni masih untuk for rent. Siapa yang nak ambil kat bahagian belakang ni, kawasan belakang ni siap ada toilet, ada causeway, ada tempat semayang, ada space, ada board, ada tempat letak TV, semua dah ada. So siapa nak sewa memang boleh je, aku open. Korang WhatsApp nombor yang kat bawah ni. Kalau korang tengok ni, kami cuba ubah layout ke workshop atau classroom layout. Siap ada whiteboard, so bolehlah nak buat tuition ke atau kelas mengaji ke. WhatsApp je nombor di bawah ni. Dan bagi tahu hajat, korang nak buat kelas apa. Hari tu ada banyak rak kat situ kan. So sekarang rak semua aku dah bawa ke sini. Yeay, sudah kemas. Nampak? Ini aku punya camera room pun dah makin elok. Kat sini ada barang-barang 3D printed untuk nak simpan barang apa segala. And then kat belakang ni, ni masih bilik aku sama, sepah macam biasa. Kat sini ada 3D printer and dekat sini yang kita orang nak buat tempat podcast ataupun siapa nak sewa jadi background studio ke apa ke, memang dah cun. Background belakang dah grey, lampu dah ada. So dia macam mood macam santai, relax gitulah. Siapa nak sewa, WhatsApp nombor di bawah. Kita orang memang boleh set up untuk multi camera setup, podcast, audio, lighting, semua dah ready. Background belakang ikut korang nak konsep apa, kita boleh buat. Tu dia pakai spek lagi tu. So ini aku punya next, aku rasa backup plan lah untuk macam mana aku nak teruskan company Shutterspeed Studio aku ni untuk hidup. Pasal zaman sekarang keras weh. Tambah lagi aku yang anak ramai ni, memang lagi happening lah. Aku punya kacing every month dia macam cing. Dia bukan kacing. Dia cing. Transaction setiap hari. Okay, ni aku buka YouTube. Korang tengok ada berapa banyak je episod Starex. Selama ni keluar 1, 2, 3, 4. Itu je. Hai, Starex ni banyak cerita dia. Pasal korang pun yang follow aku daripada dulu. Buka lah. Nampak? Dia dah tunjuk dah dia punya sign umur dia. Starex ni kalau orang putih cakap the unsung hero. Pasal kalau tengok kat semua tempat yang aku shoot ataupun aku pergi shoot besar ke, shoot kecil ke, aku jarang gila cerita pasal Starex ni. Padahal
Starex ni banyak gila berjasa selama aku buat kerja dan juga aku buat YouTube. Tapi sekarang ni sakit sikit lah. Minyak nak habis. Sebelum ni aku duk cerita pasal Triton. Triton tu memang kereta kerja aku yang macam-macam video aku shoot untuk TV, untuk Astro, semua dia sentiasa ada. So, bila sejak Starex ni ada, aku dah jarang gila pakai Triton. Pasal Triton tu dia kira 4 orang boleh sumbat, barang pun nak sumbat limited. Kalau Starex ni, aku dah clearkan belakang. Memang gila boleh buat jadi van weh. Aku nak tunjuk korang betapa kena henjutnya Starex ni. So sebelum kami nak gerak ke SIG ni, memang kami nak buat kerja gila. Nak sumbat motor dalam Starex. Nak cabut seat Starex ni sebenarnya senang je. Setiap seat ni ada 4 bolts. Ada aku cabut semua jadi van panel kan. Korang tahu tak, dekat Korea Starex ni memang ada version van panel. Aku nak masuk race kat SIG Kedah, nak towing mahal. So aku rasa boleh kot sumbat motor aku ni kat dalam Starex. Okay, so aku beli last minute rem motor. Tapi nampak macam aluminium. Tak tahulah kuat ke tak. Kita cubalah. Mari kita load motor. Saya nak pakai benda lah ni. So ada kemungkinan aku block satu taman melawati aku buka ni. Wih, panjang juga kita tarik ni. Betul ya, memang kita blok satu melawati. Sat. Kita position motor dulu. Standby dari sana. Ambil lajak baik ya. Target. Okey, target. Okey, Nick, kasih turun. 1, 2, 3, Nick, kau kena tolong. Sebelah kanan. Tolong. Okey, sikit lagi. 1, 2, 3. Ya, aku alamak, side mirror pula. Sat. Ya Allah. Belakang sikit. Side mirror cabut time naik rem. Ya Allah. Hai. Pedahlah aku baru pasang dengan side mirror ni. Marah mekanik ni. Tak boleh. Oh, sudah track dah. Track dah sengit. Ready? 1, 2, 3. Masuk Starex ya. Tak pernah dibuat orang. Macam mana kita nak strap benda ni? Lepas ke ni? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lepas kan? Satu benda missing is ratchet. Nampak kaya nasib baik ada Mr. DIY. Mr. DIY sila bayar kami. Free product placement. Kaki potong, sekali potong tali. Ni masuk ni. Masuk sini. Masuk sini. Masuk sini. Aku masuk je ke depan. Okey, tarik sini. Betul lah ni, aku pula tahu. Dengan hasil pala tahu Amar sebagai cameraman, dia bagi idea kita cable tie brake. Ni, kan? Ni. Lepas tu kita tarik brake. Tarik lagi. Oi, ni throttle weh. Boleh tak? Dah jadi. Okey, so kami heading ke SIG Kedah. Aku baru tahu sebenarnya SIG ni jauh weh. Nak dekat 6 jam. Satu event yang betul-betul menjadi pengajaran untuk aku. Kau ingat tak kes zaman COVID? Starex tu tak ada berita. Memang tak balik. Tak tahu kat mana. Starex ni dibuat angkat pendatang haram dekat Johor. Kes tu aku rasa 4 tahun weh. 4 tahun. Mamat ni datang kat aku cakap, boleh tak nak sewa seminggu? Okey, seminggu. Dia sewa seminggu, lepas tu dalam seminggu tu dia cakap, boleh tak nak sewa sebulan? Ui, masyuk. Aku pun fikir macam, okey ni. Sekali tiba-tiba tak ada respon weh. Bila aku check balik GPS, location aku punya Starex ada dekat IPD Johor. Bawa pendatang haram. Memang haram betul lah. Itu satu benda yang aku memang tak boleh lupakan lah. Dan sumpah aku dah macam malas lah nak sewakan dekat orang-orang yang tak kenal. Tapi Alhamdulillah selepas 4 tahun, aku rasa nak kat 5 tahun juga lah.
Kes tu dah settle, yang lelakinya dah kena penjara, yang perempuannya still pun dah kena penjara. Dia laki bini. Laki bini buat hal dengan katanya dia orang macam masa sebelum Covid dia orang banyak duit, tapi bila Covid business down, dia orang cari duit yang senang dapat. So duit yang senang dapat tu is bawa pendatang haram. So kalau satu kaplah pendatang haram dia orang dapat dalam 1,500 ke 2,000, bayangkan dia orang sumbat 12 orang dalam Starex ni. Itu kerja seminggu. Kalau setiap minggu dia bawa masuk 10 orang, berapa ribu sebulan? Itulah kalau kadang-kadang kita desperate tak ada duit ni, kita cari duit yang halal. Aku sentiasa ingat macam tu, cari duit yang halal. Satu benda sedih sikit, Starex ni dia punya dalam lah. Kau tengok belakang. Oh, dia macam welcome. Dulu aku buat sewa, sekarang aku dah tak buat sewa pasal aku rasa interior dah kurang sedap untuk tengok. Oh, teruk betul lah. Lepas tu dia punya kapet pun memang kapet dah lunyai. Sekejap, korang tengok depan. So, kalau korang tengok depan apa ni? Kulit tercabut And then kau tengok sebelah sana. Teruk. Takkan aku punya staff buntut tajam kot. Memang tak tahan. So, aku rasa untuk nak mencantikkan dia sikit, jomlah kita pergi sana. Macam boleh je. Jadilah. Okey, ini upgrade untuk Starex yang paling laju aku pernah palatau. Ya. Settle. Ini kau buat-buat tak nampak. Okey? Sebelah sini pula. Sedap juga Aku tunggu orang nak buat konten dengan aku. Siapa nak restore seat Hyundai Starex ni. Pasal aku rasa berbaloi untuk restore balik. Kereta ni memang akan pakai lama gila. Yang ni aku ada idea. Korang ingat tak apa yang aku belum pakai ataupun aku dah buang daripada kereta lagi satu? Ya. Ni mod yang paling senang sekali. Ingat tak ni? Daripada Activa dah pergi ke Neola dan sekarang aku rasa tiba masalah dia cover. Ya Allah, huduhnya steering ni. Momo original tau, jangan main-main. Macam muat-muat. Macam tak muat je. Sekejap, kena ada tools. Prying tool. Serius berpeluh. Tapi at least Starex dah Momo lah. Dia K-pop campur J-pop Kojo. Asalkan steering aku dah elok untuk nak pakai. Korang tengok tayar. Tayar sihat walafiat, okay? Tayar penting. Aku sentiasa make sure tayar boleh pakai. Okey, aku kalau enjin biasa petrol aku boleh sembang lagi lah. Tapi bila sampai buka. Sampai ya Allah beratnya. So kalau sampai enjin diesel ni aku totally tak faham macam mana rupanya, kat mana dia punya air filter, kat mana segala enjin piston dia, semua ke mana, semua aku tak faham lah. Tapi yang penting aku memang hantar untuk maintenance segala dekat official Hyundai lah, pasal kita tahu kereta ni kita pakai untuk kerja. Kau tak nak downtime. Okey, Starex aku baru settle major service dan kau tengok ini benda-benda yang kita orang tambah lah selain pada major service tu. Belt ni boleh harga dalam 110 ke 170 ringgit. Kau tengok. Ini betul-betul lah crack lah. Tengok tensioner pun dah tukar. Tensioner ni harga dia dalam RM230 ke RM280. Fully drive belt ni dia punya harga boleh jadi ke 100 ke RM120. And then Starex pakai dua pulley idler. Satu harga dalam RM120 ke RM200 lah kot. Kena beli dua. Total kita orang buat servis apa semua sekali dengan servis, major servis, dalam nak dekat RM2,000. Itulah harganya untuk maintain kereta yang dah high mileage. Dan nampak sangatlah enjin bay ni aku tak pernah basuh weh. Aku rasa paling banyak history Starex ni dia punya luar. Luar dia
Memang boleh kata lenjan kau-kau pasal masa kita orang shoot Abit Liu dulu, kalau korang ingat masa zaman COVID tu, ada banjir lah, banjir kilat lah, segala malapetaka environment. Kawasan pedalaman, kawasan kampung, memang guna kau-kau. Starex ni dulu ada body kit. Korang tengok, sketing depan aku dah repair sekali. Kalau korang ingat episod tu, dah repair sekali, dah elok dan pecah balik. Bila turun rem apa segala, krek, pecah balik. Macam biasa, bukan aku buat Sketing sebelah sini nampak semua cun kan? Cun lagi. Sebelah kiri sketing ada lagi. Tiba-tiba belakang ni, tak ada dah. Bumper belakang aku dah cari baru. Hari tu memang hancur gila. Kau ingat tak episod yang aku pergi track Sepang? Pagi-pagi hancur. So aku dah tukar balik ke versi Starex lama tak silap aku, yang sebelum version aku punya ni. Sketing cabut terus. Tengok ni. Ya Allah, what happened? Betul lah, macam mana? Ya Allah. Dia ada teknik dia. Teknik ni, aku kena buka daripada dalam. Lepas tu dia kena tolak keluar. Tolak. Dulu Starex ni ada power door. Tapi power door macam kerja ad hoc. Guide ni bila rantai ni patah, lepas tu kabel dah start terbelit, itu yang jadi masalah. Macam nasi tambah. Memang tak tahan. Banyak kali gila rosak. So sekarang ni dah rosak dah mampus, aku disable terus. Starex aku ni ada bunyi ting, 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 slow ting yang non-stop walaupun kereta dah jalan. Dia macam alam pintu tak rapat lah. Okay, aku nak disable benda ni. Mari kita kopak. Ya. Oh, kacang lah. 2 skru. Cabut getah. Ni macam kena cabut lah. So cabut ni kan. Aku suka cabut-cabut ni. Yeah. Ada 1 skru kat sini. Wow. Ui, bawah ni ada plug. Tu dia. Power door punya. Aku tak tahulah sistem ke apa. Dah hilang dah bunyi tu. Oh, korang bayangkan selama ni kita orang hidup dengan bunyi tu. Lama gila weh. Aku rasa nak dekat setahun kot. Pergi mana-mana jalan jauh. Itulah bunyi dia. Ting, ting. Kalau 6 jam tu drive. Ting, ting. Okey, aku dah barai ke apa segala. Jom kita pasang balik. Dah settle. Aku beli 2020. So, Starex ni dah nak masuk 7 tahun umur dia. Nak habis bayar dah pun. Dah nak habis bayar. Dalam 7 tahun, aku dah lenjan 170,000 km. Dia adalah resepi-resepi dia macam mana nak jaga. Tapi, aku bagi tahu korang, ni satu benda yang aku sentiasa jaga. Benda yang aku pump masuk dalam Starex ni. Ni dia BH Petrol. BH Petrol lah yang aku duk pump dan dia sangat dekat dengan rumah aku, senang, convenient. Minyak dia pun bagus. Jom kita pump. So dah aku selalu datang sini, baik aku on je BH Petrol, kumpul My E-Point. So aku boleh shopping kat dalam app ni sendiri. Yang bestnya juga apa tahu, kita boleh check station locator kat mana BH Petrol yang paling dekat dengan korang. So kita ada option untuk Euro 5 Infinity Diesel ataupun Infinity Advanced Diesel. Tapi aku sentiasa pilih yang biru lah. Enjin diesel ni dia makan udara banyak dan dia particular sikit pasal apa yang masuk dalam dia ni. So apa yang aku make sure, kena pastikan apa yang masuk dalam aku punya Starex ni is bahan yang elok. So aku dah servis Starex ni, aku dah bersihkan. Last step is isi minyak. BH Petrol Infinity Euro 5 Diesel B7. Ini bahagian akhir lah dalam jaga van ni. Nak jaga MPV besar ni macam tak ada shortcut. Kalau nak bagi tahan lama, inilah cara dia. Aku sentiasa pilih the best diesel for it lah. Macam kita makan setiap hari, kita makan nasi lemak. Tapi bila makan nasi lemak, kena balance lah. Kena ada karbo, kena ada protein. So samalah macam mana aku jaga Starex ni. Kena make sure apa yang masuk dalam perut dia tu benda yang elok. Korang janganlah simply sumbat je apa segala minyak kan. Make sure pilih diesel yang betul. Okey, satu benda yang aku found out bila aku pump diesel B7 ni, aku rasa boleh jalan lagi jauh beza dengan diesel lain yang lagi low quality lah. So, walaupun kita bayar mahal sikit, tapi boleh jalan lagi jauh. Takkan lagi berbaloi macam tu. Okey, siapa yang dah biasa dengan BH Petrol Taman Melawati ni, korang akan sedar satu benda. Dia punya staff semua friendly weh, suka bersembang. Tolonglah macam main tu. Rajin lah.
Aku sukalah BH Petrol ni senang akses untuk aku yang dekat Taman Melawati ni. Tak isi minyak ke? Pass by je. So, apa masa depan Starex ni? Adakah kita akan teruskan projek Palatau dengan dia tiba-tiba? Pasal sebenarnya banyak lagi aku nak kena buat demi interior balik. Bahagian handling aku rasa aku macam nak kena buat balik pasal dah boleh rasa getar-getar. Enjin tak ada apa-apa nak kacau pasal sihat je kan. Tapi itulah apa masa depan Starex ni. Aku rasa satu benda pasal aku kurang pakai, aku nak kena convert Starex ni jadi personal punya, bukan company punya. Bila aku dah jadikan personal punya, aku dah boleh pakai diesel budi. Itu memang sangat menolong. Pasal kereta ni still sangat berjasa. Korang rasa apa aku patut buat? Pasal sekarang ni kes polis dah settle. Polis pun cakap dah boleh release, aku nak jual pun boleh. Apa aku nak buat Kalau ada siapa-siapa yang berminat untuk nak collabo buat interior, korang bagi tahu aku, DM ataupun WhatsApp nombor kat sini dan kita boleh collaboration. Let's go.